Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatul Khandaq. Peperangan Khandaq juga dinamakan atau Ghazwatul Ahzabi. Khandaq artinya parit. Azab artinya pati-pati. Puak-puak. Daripada singular dia Hisbun. Perperangan Ahzab ni berlaku pada tahun 5 Hijrah. Ingat tak hari tu kisah Bani Nadir? Banu An-Nadir. Yahudi kan di Madinah ada 3. Satu Banu Qainuqa. So Banu Qainuqa, Bani Nadir, satu lagi Banu Quraizah. Banu Quraizah ni ada sini. Banu Quraizah. Banu Qainuqa, Banu Quraizah. So 3 Bani ni. So Bani Qainuqa ni awal-awal lagi telah melanggar perjanjian dan dihalau. Kemudian Banu Nadir juga dihalau daripada penempatan mereka di Madinah kerana cubaan mereka untuk membunuh Rasulullah kan selepas peristiwa Bi'ru Ma'unah. Lepas tu Banu Nadir ni dia lari keluar daripada Madinah pergi ke 2 tempat, satu ke Syam, satu lagi ke Khaybar. Lepas tu mereka biasalah orang Yahudi kan, mereka berbisnes, mereka buat apa sajalah untuk ekonomi. Akhir sekali mereka jadi memiliki harta balik. Kemudian mereka mula membuat perancangan untuk membalas dendam ke atas Rasulullah SAW di Madinah, dan kali ini mereka buat planning untuk mengumpulkan semua kabilah-kabilah Arab yang membenci Rasulullah SAW untuk berkumpul dan serang Madinah. First kali mereka bersama dengan Banu Wa'il. Beberapa pemimpin Bani Nadir dan juga Banu Wa'il. So Banu Wa'il ni pecahan daripada kabilah Aus. Kalau kita tengok Aus ni kan, ni Aus ni. So dia ada Malik, kemudian daripada keturunan Murrah ni akan pergi kepada Amir dan ada sini Wa'il. Inilah panggil Bani Wa'il. So mereka bersama dengan beberapa orang pemimpin mereka, bersama dengan beberapa orang pemimpin Bani Nadir, pergi jumpa Quraisy dulu. Setelah mereka berjaya pujuk Quraisy, barulah mereka pergi kepada kabilah-kabilah yang lain, terutama sekali Bani Ghatafan. So kalau kita tengok dalam peperangan ni akhir sekali bila mereka berkumpul dan mereka menyerang Madinah, waktu tu kabilah yang ada Bani Asja', Bani Fazarah, Bani Sulaim, Bani Asad, Quraisy, Ghatafan, Murrah. Ini benteng yang dibina oleh Rasulullah SAW. So bila Rasulullah dengar mereka nak serang Madinah, maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Akhir sekali pilihan yang Rasulullah terima ialah pilihan yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi, iaitu membuat benteng di sini berupa parit, sistem pertahanan lah. Jadi orang Islam tak payah keluar, duduk dalam ni aja mempertahankan Madinah. So bila berjaya buat parit di sini, kaum musyrikin ni tak berjaya masuklah sini. Dan masa tu Bani Quraizah Yahudi masih ada lagi sini. Bani Quraizah. Setelah tak berjaya sini, so mereka merancang, mereka pujuk Bani Quraizah supaya bersama-sama dengan mereka. So, dalam masa mereka buat pengepungan ni, so mereka pujuk Bani Quraizah supaya menyertai mereka. Sedangkan Bani Quraizah telah buat perjanjian dengan Rasulullah, perjanjian damai. Sebab di sini laluan tak boleh pergi dah kan. So ada satu lagi laluan sini aja, belah sini. So perlu kepada kerjasama Bani Quraizah, Yahudi ni. Bila Rasulullah tahu Bani Quraizah ni sedang menerima pelawaan kaum musyrikin, Rasulullah pun hantar orang sini. Hantar orang
supaya inilah menggagalkan misi Bani Quraizah. Sebab itulah selepas peperangan Khandaq ni berlaku pengusiran terhadap Bani Quraizah. So bani-bani yang terlibat dalam tu yang kita tunjuk tadi, kalau kita tengok dalam peta Arab ni, so kabilah-kabilah yang terlibat ialah tadi Fazarah, Asja', Aus dengan Khazraj di sini kira duduk Madinah lah. So kabilah dia yang Banu Asad sini, Banu Fazarah di sini, Murrah di sini, dan Banu Sulaim sini. Ini Kinanah sini. Dan Quraisy lah, Quraisy Mekah sini. Dan semua ni ialah kabilah yang pecahan daripada Bani Ghatafan. Kalau kita tengok syarta Arab ni, keturunan Arab ni, kita ada dua keturunan Arab. Satu Qahtan, satu Adnan. Pecahan Qahtan ni, Arab Qahtan, sini keluarnya Aus dan Khazraj. So, Aus dan Khazraj ni nama lama bagi Al-Ansar. Kaum Ansar ni setelah kedatangan Rasulullah mereka baik. So baik jadilah letak nama Ansar yang ni yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So keturunan mereka ni daripada Qahtan. Arab kalau bahagian ke atas-atas tu kan keturunan Nabi Nuh lah. So terbagi kepada Qahtan dengan Adnan. Susu galuh Adnan inilah akan lahirnya Quraisy, keturunan Rasulullah SAW, Ismail, mari daripada Adnan. So daripada Adnan ni keluarnya kabilah, ada kabilah Ghatafan di sini. Ni jalur dia ni yang asal dia. Ni yang main dia. Kemudian pecah-pecah situ kan. Pecah tu. Ini yang Ghatafan. Yang Ghatafan tu ada anak beranak dia lah. Bani Asja' tadi. Bani Fazarah apa semua tu, semuanya kabilah daripada pecahan daripada Ghatafan. Sebab itulah Yahudi tu dia pergi pujuk Ghatafan supaya yang lain tu boleh ikut. Itu serba sedikit tentang siapa yang terlibat dalam peperangan Ahzab. Okey, sekarang ini kita tengok Khandaq yang digali. Ni Madinah. Jadi Rasulullah gali parit ni sinilah. Ni parit trench. Ini Khandaq lah, ini Khandaq. Ini Khandaq. Ini Banu Quraizah. Bani Ghatafan. Ini Bani Ghatafan. Pecahan daripada Mudar. Kalau yang straight ni, yang yang kabilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada Adnan. Di tengah-tengah tu ada keturunan Mudar. Dan Mudar ni ada anak pinak dia lah. So salah satu anak pinak dianya mari kat sebelah sini ialah Qais. Daripada Qais ni kan dia ada anak dia yang kuning-kuning ni. Salah satunya Ghatafan. So Ghatafan tadilah. Kita belajar ni senang sikit lah. Zaman moden ni. Ada peta boleh tengok. Wa fi Syawalin, pada bulan Syawal. Wa fi Syawalin. Jamak dia Syawawil. Pada bulan Syawal, tahun sanata lah kena baca. Pada tahun. Khamsin. Mudhaf ilaih. Pada tahun yang kelima. Kanat berlaku ghazwatu, peperangan yang dinamakan sebagai Khandaki, ataupun peperangan Ghazwatul Ahzabi, peperangan yang dianggotai oleh banyak puak kabilah Arab. So kana ni boleh jadi kana nakis. So khabar dia duduk belakang ni. Ataupun kana ni boleh bermakna hadasat. So, hadasat jadi hadasat telah berlaku. Kana tammah, kalau kita pakai kana tammah, so wafi ni akan jadi zaraf. Kalau kita pakai kanat ni bermakna kana,
Wa fi Syawal ni akan jadi khabar dia. Wa kanat ghazwah ni, ghazwah Khandaq ni ialah satu ma'rakah. Ma'rakatan. Suatu peperangan. Yang ni boleh terjemah perang pun boleh, peperangan pun boleh. Perang tu isim lah, peperangan ni satu perbuatan. Perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Kanat ma'rakatan, ini satu peperangan yang hasimah. Hasimatan, sifat dia. Peperangan pemutus, yang memutuskan. Kalah dengan menang. Dan musuh duduk sekeliling. Ya. Sama ada kaum muslim yang akan hancur ataupun kaum kafir. So Allah tolong kan. Dan merupakan satu peperangan ini khabar kana, ma'rakah. Ini kata sifat ni, kalau lelaki hasimun, perempuan hasimatun, ma'rakah muannas. Dan satu tribulasi ataupun satu ujian, mihnah. Mihnatan. Wa kanat ghazwatul Khandaq ma'rakatan hasimatan wa mihnatan, dan satu ujian yang dihadapi ataupun yang diuji, mihnatanib tuliya, diujinya dalam peperangan itu, fiha, diujinya kaum al-muslimuna, na'i fa'il kepada ubtuliya, diuji dengan satu ujian, ibtilaan, masdar kepada ibtala, ibtala yabtali, ibtilaan. Masdar kepada ubtuliya, yubtala, ibtilaan juga. Diuji dengan satu ujian yang belum lagi, yang tidak pernah mereka diuji seperti ini. So lam yubtalau, lam yubtalau bi mislihi, seperti ini, sepertinya. Ini yubtala, madi dia kalau majhul, ubtulia, diuji, telah diuji. Yani yubtala, diuji. Fi'il mudhari'. Kalau yubtalauna, mereka diuji. Yubtalauna. Masuk lam tu, buanglah nun. Jadilah yubtalau. Wa fiha, berhubung dengan ghazwah ni, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 11. Idh ja'ukum, iz mana ketika? Sebelum ni dah ada ayat. Ingatlah. Kamu kena ingat. Ingatlah kamu ketika mana? Ja'ukum, mereka telah datang kepada kamu. Mereka ni kaum musyrikin lah. Musuh-musuh kaum muslimin telah datang kepada kamu daripada arah kan, daripada sebelah atas, sebelah bawah. Yang ni lah. Sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Min, datang tu daripada sebelah mana? Min fauqikum. Min fauqikum. Daripada sebelah atas kamu. Sebelah atas wadi. Sebelah atas wadi. Daripada bahagian atas wadi yang terletak di sebelah timur kamu. Ni barat, ni timur kan. Mana kalau kamu duduk sebelah sini, dia duduk sebelah sini, ni sebelah sini. Satu. Dan satu puak lagi dia kata, wa min asfala.
daripada bahagian bawah. Bahagian bawah daripada kamu, iaitu daripada sebelah barat. Daripada bahagian bawah wadi, sebelah barat di mana kamu berada. Wa is, sambung kepada is tadi. Dan ingatlah juga dia kata ketika mana zaghat, zagha yazigu, berpaling pandangan kamu. Zaghat bertemu dengan alif lam jadi zaghatil absar. Pandangan kamu beralih. Mana daripada bui tumpuan tu pergi ke tumpuan lain. Pandangan kamu berpaling ke lain. Maknanya kamu tak tentu arah. Musuh terlalu ramai. Sampai kamu ni sesak nafas. Kamu semua sesak nafas. Wa balagha. Balagha sampai. Perempuan jadi balaghat. Bertemu dengan alif lam bagi bawah. Wa balaghatil qulubu. Hati-hati kamu ni, mana perasaan kamu yang takut ni telah sampai ke kerongkong kamu. Mana ke halkum kamu. Al-hanajir. Sampai ke al-hanajira. Sampai ke halkum, maknanya nak tercekik, nak mati. Dan kamu ni fikir macam-macam dah. Allah tak turun ke pertolongan. Wa tazunnu zanna yazunnu. Ini hanjarah. Hanjarah. Hanjaratun jamak dia hanajir. Halkum. Wa tazunnu zanna yazunnu wa tazunnuna. Kamu menyangka billahi. Kamu menyangka Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Az-zununa. Zannun, sangkaan. Jamak dia zunun. Kamu menyangka tentang Allah. Kamu menyangka tentang Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Hunalika. Kalau ada hunalika boleh terjemuh dua. Satu di sana, satu mana pada waktu itu. Hunalika butulia. Di sana diujinya. Ataupun pada waktu itu diujinya kaum mukmin. Al-mu'minuna. Dan digoncangkan mereka. Zulzilu. Zalzala. Menggoncangkan. Lagu Arab Palestin sedap lagu zilzal. Wa zulzilu zilzalan. Masdar dia zalzala yuzalzilu. Yuzalzilu. Masdar dia zilzal. Dengan goncangan yang kamu digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Zulzilu hurriku. Kamu digoncangkan kerana terlalu takut. Disebabkan terlalu takut dengan kekuatan musuh yang ramai. Diuji di situ maksudnya diuji dengan kesabaran. Iman tu setakat mana? Percaya ke tak percaya kepada Tuhan? Setakat mana pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam kita COVID sana kan? Macam mana pergantungan kita dengan Allah? Kuat tak? Hari-hari dengar orang mati. Wattarabu bil khawfi. So mereka dalam keadaan tak stabil. Kerana takut yang amat sangat. Itu digambarkan dengan zulzilu zilzalan syadidah. Seolah-olah macam tubuh mereka digoncangkan kerana takut. Apakah sebab berlakunya perang Ahzab ataupun perang Khandaq? Wa kana, dan adalah sababuha, sebabnya ialah al-Yahuda. Sebab dia faktor orang Yahudi. Al-Yahuda. Ceritanya ialah faqad kharaja, telah keluar sebilangan orang, dia panggil nafarun. Sebilangan orang telah keluar di kalangan min Bani An-Nadir. Bani Nadir. Yang dihalau oleh Rasulullah yang kemudiannya tinggal di Khaybar. Wa nafarun.
min bani Wa'ilin. Yang kita sebut sebelum ni suku Aus. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah, Bani Nadir dengan Bani Wa'il ni ada individu yang disebutlah nama-nama mereka tu. Contohnya dia kata di kalangan Yahudi kan, di kalangan Yahudi Bani Nadir dengan yang pergi itu ialah Salam bin Abil Hukayq An-Nadari. An-Nadari artinya daripada kabilah Bani Nadir lah. Huyai ibnu Akhtab Nadari juga. Kinanah bin Abil Hukayq Nadari. Wa Hawzatu bin Qais Al-Wa'ili. Ini daripada Bani Wa'il. Wa Abu Ammar Al-Wa'ili daripada Bani Wa'il. Mereka lah orang-orang yang berjaya menghasut kabilah-kabilah Arab untuk berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni keluar tu tujuan nak pergi ke Mekah lah. Nak pergi buat camping, hasutan kepada Quraisy. Sebab sebelum ni Quraisy kan dah lawan dalam perang Uhud, perang Badar. Jadi mereka ni Yahudi duduk di sekitar Madinah tak tenteram. Kaum muslimin makin kuat. So mereka buat camping. Pergi buat hasutan. Ini kerja Yahudi daripada dulu sampai sekarang. Faqadimu. Lalu mereka pun faqadimu. Qadima ala maknanya pergi kepada. Pergi ala ni kepada Quraisy. Quraisy Makkah. Pergi kepada Quraisy Mekah. Lalu mereka menyeru. Fada'auhum. Mereka menyeru kaum Quraisy ataupun mereka mengajak kaum Quraisy mengajak kepada berperang. Ila harbi. Melakukan peperangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajak, menyeru kaum Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun tahu Quraisy dulu qad jarrabu, telah pun ada pengalaman. Jarrabuha. Muji dah dapat pengalaman lah. So mereka pun sudah mendapat pengalaman daripada peperangan dengan Rasulullah. Harbu ni muannas. Dan mereka pun telah pun terbakar. Iktawa. Ini maknanya ihtaraka. Mereka pun dah terbakar disebabkan nariha. Disebabkan api peperangan tadi. Maksudnya mereka pun dah terluka. Jadi dulunya mereka ada pengalaman kan dengan peperangan tu. Kemudian mereka pun dah terbakar, artinya mereka dah serik dah dengan api peperangan itu. Mereka dah terbakar dengan api peperangan itu, seolah-olah mereka dah kalah, dah terluka. Maka jadilah mereka tu jadi apa? Jadi takutlah. Fasaru yatahai, ni salah ejaan ni, sepatutnya ba ni. Yatahayyabunaha. Maka mereka pun jadi takut kepada peperangan. So mereka mengekangkan diri daripada terlibat dengan peperangan. Mereka menarik diri daripada berperang. Zahida yazhadu zuhu. Mana mengekang diri. Mengekang, menarik diri, menghindarkan. Wa yazhaduna. Zahida yazhadu. Fiha. Mereka mengekangkan diri pada ataupun daripada terlibat dalam peperangan. Namun, apa yang dibuat oleh delegasi itu? Zayyana yuzayyinu. Fazayyana
Mereka mengindahkan. Maksudnya, mereka menipu. Sepatutnya benda tu tak indah. So, diindah-indahkan. Tak apa, kami bersama dengan kamu. Tak apa, kita akan kumpulkan semua kabilah, kita akan serang. So, mereka menipu, artinya mereka menghiaskan peperangan. Menghiaskan peperangan yang dianggap berat tu kepada Quraisy. Siapa yang ni? Al-Wafdu. Delegasi Al-Yahudiyu ni telah menghiaskan, mengindahkan peperangan kepada Quraisy. Menjadikan dia indah, nampak indah. Mereka menipulah. Wahawwana. Dan mereka meringankan urusan peperangan. Sebab Quraisy rasa berat. So mereka meringankan urusan peperangan itu dengan kata-kata mereka, waqalu, kami akan bersama kamu untuk menghapuskan Muhammad. Waqalu, mereka pun berkata. Siapa kata ni? Delegasi. So delegasi ni kadang kalau kita raikan lafaz kira mufrad macam wahawwana. Kalau kita raikan makna dia, delegasi tu ramai. Jadilah waqalu. Mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, jangan pusing, kaum Quraisy, kami akan bersama kamu. Kami duduk dalam tu. Sanakunu. So kami akan bersama dengan kamu sehinggalah hatta ista'sala yasta'silu. Ista'sala yasta'silu. Menghancurkan, asalnya aslu ni kan. Aslu ni akar. Ista'sala buang akar. Hilang, melenyapkan. Sehinggalah kami akan melenyapkan Muhammad. So hatta nasta'silahu. So, hatta menasakkan fi'il mudhari'. Ista'sala yasta'silu. Nasta'silahu. Janji ni dia kata telah menggembirakan Quraisy. Lalu sarra, menggembirakan. Zalika, perkara itu telah menggembirakan Quraisyan, kaum Quraisy. Mereka pun teruja. Mereka pun naik semangat. Arab sebut nasyitu. Nasyita. Nasyita yang satu. Nasyita yang satu. Bersemangat, teruja terhadap. So mereka pun teruja terhadap mada'auhum, apa yang mereka ajak. Apa yang delegasi Yahudi itu ajak mereka untuk melakukannya. Ilaihi. So akhirnya mereka pun berkumpul. Wajtama'u. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an, berkumpul. Wajtama'u, untuk perkara tersebut. Lizalika. Untuk perkara itu mereka pun berkumpul. Watta'adu lahu. Itta'ada daripada wa'ada. Sirah ifta'ala. Nanti waw akan tercabut. Dia akan jadi itta'ada. So waw nanti kena tukar kepada ta balik. Untuk takfif, ringankan sebutan. Lepas tu idgham lah dua ni. Ni waw tukar kepada ta. Kemudian ta ni diidgham masuk dalam ta. Jadi itta'ada. Ramai itta'adu. So mereka pun sepakat lah. Mereka pun sepakat kepada perkara itu. Sepakat untuk menyerang. Sepakat untuk membalas dendam. Sepakat terhadap idea yang dikemukakan oleh Al-Wafdu Al-Yahud. Summa kharaja. Kemudian Summa kharaja Al-Wafdu.
Kemudian delegasi itu pun keluar daripada kaum Quraisy. Faja'a, lalu mereka pun datang kepada Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ataupun kabilah Ghatafan. Sebab sekarang ini mereka nak pergi menghasut semua kabilah-kabilah Arab supaya menyertai rancangan mereka. Fada'a, lalu delegasi itu mengajak kabilah Ghatafan ila dhalika, kepada perkara itu. Wa tawafa, dan dia tawaf, artinya dia mengelilingi, artinya dia pergi daripada satu kabilah kepada satu kabilah yang lain. Wa tawafa fil qabail. Mereka duduk berpusing-pusing pada mengelilingi kabilah-kabilah. Pergi kepada satu kabilah kepada kabilah yang lain. Wa arada, dan mereka mengemukakan, arada ya'ridu, mereka mengemukakan kepada kabilah itu masyru'a, rancangan ghazwi, penyerangan terhadap al-Madinati. Masdar kepada ghaza yaghzu, ghazwan, ghazwi, penyerangan terhadap Madinah. Wa muwafaqatan, so mereka tadi kan mengemukakan kepada kabilah ni tentang muwafaqah, persetujuan kabilah yang besar iaitu Quraisyin terhadap rancangan mereka. Alaihi. Lalu semua pun bersepakat, tapi masing-masing mengemukakan syarat lah. So wattafaqu. Ittafaqa yattafiqu ala, bersetuju. So mereka pun bersetuju di atas beberapa syarat. Syurutin. Syartun jamak dia syurut. Wahadasat, wahasyadat. Hasyada yahshidu, hasyada yahshudu. Daraba nasara. Daraba yadribu, hasyada yahshidu. Hasyada yahshudu, nasara yansuru. Mengumpulkan. Telah mengumpulkan Quraisy. Quraisyun. Kaum Quraisy telah mengumpulkan berapa ribu orang? Arba'ata. 4,000 alafi. 4,000 pejuang. Muqatilin. Mudhaf ilaih. Ini semua idhafah. Sini idhafah, sini pun idhafah. Kalau 4 ni dia nak jamak sini. Kalau ribu-ribu dia nak sini singular. Dan begitu juga kaum Ghatafan telah mengumpulkan wahasyadat sini. Wahasyadat Ghatafanu 6,000 alafi muqatilin, pejuang. 4,000 campur 6,000, 10,000. Fakanu, maka mereka semua asyarata alafin. 10,000. Wa usnidat, diamanahkan. Asnada yusnidu, mengamanahkan. So diamanahkan qiyadatu, kepimpinan, ataupun diamanahkan memimpin al-jaishi, tentera. Diamanahkan kepada ila Abi Sufyan, Abu Sufyan. Abi Sufyana ibni Harbin. Abu Sufyan bin Harb. Sebab dia dah ada pengalaman dalam perang Uhud. Setelah umat Islam, kaum muslimin tahu perancangan mereka untuk serang Madinah, maka kaum muslimin pun get ready lah. So di antara rancangan mereka untuk mempertahankan Madinah itu ialah menggali parit yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Kerana masa mereka berperang di sana, dia kata orang Faris, orang Iran dulu, sebab Salman Al-Farisi ni orang
orang Farsi. So dia cerita kepada Rasulullah, kami kalau berperang salah satu taktik yang kami buat macam ni. Dan taktik itu dipersetujui. Itu dipanggil sebagai wisdom lah. Apa-apa saja yang baik itu milik orang Islam sebenarnya. Sebab itulah tajuk dia Al-Hikmah. Hikmah, understanding, wisdom, kebijaksanaan dalam merancang ke apa-apa ke, sebenarnya ialah dallatu. Ialah barang yang hilang. So, barang orang mukmin yang hilang. So kena cari balik, ambil yang kita. Seolah-olah asalnya dalah ni binatang yang hilang. Unta, binatang ternakan orang Arab kan yang hilang tu. So mereka pergi cari. Dalah. So al-hikmatu dalatul mu'minin. Hikmah ialah seolah-olah seperti barang orang mukmin yang hilang yang perlu dicari dan diambil semula. Wa qarrara yukarriru, telah menetapkan, telah membuat keputusan. Wa qarrara al-muslimuna, kaum muslimin telah membuat keputusan untuk at-tahassuna, untuk mempertahankan diri. Hasuna, mengawal, buat protection. Hisnul muslim, kita yang berkenaan dengan zikir dan doa. hisnu tu sendiri fort. Kita ni tahassun ni menjaga, mengawal diri, berkawal lah. Kaum muslimin telah memutuskan untuk berkawal, Dalam Madinah je. fil madinati. Qarrara ni maf'ulun bih yang pertama, maf'ul bih yang kedua. Wa qarrara ad-difa'a, difa' anha. Dafa'a yudafi'u, menjaga, protect. Ini tahassun ni kita duduk ni, kita berlindung di Madinah. Yang ni mempertahankan Madinah. Ni duduk dalam Madinah sambil berlindung, yang ni mempertahankan Madinah. Wa kana jaisyul muslimina, dan tentera kaum muslimin ni la yazidu, tidak lebih daripada lah ala sini. Tidak lebih daripada salasati 3,000, salasati alafi muqatilin. 3,000 pejuang je. Jadi tak cukup nak lawan tu 10,000. Kalau satu lawan satu pun tak cukup. So pada masa itu, hunalika, ataupun di sana, ataupun pada waktu itu, asyara bi, mencadangkan. Asyara asalnya mengisyaratkan. So asyara bi, mencadangkan. Asyara Salman Al-Farisiyu. Salman Al-Farisi mencadangkan untuk darbi khandaki. Darbil khandak, menggali parit. Asalnya memukul. Kalau kemah, mendirikan kemah. Darbi al-khaimah, mendirikan kemah. Kalau darbil khandak, menyediakan parit, menggali parit. Terjemah lafzinya memukul parit. Alal Madinah, ini ala bermakna fi. So membina ataupun menggali parit di Madinah. Al-Madinati. Kalau siapa-siapa ngaji Mughni Labib tu tahulah kan. Ala tukar makna fi tukar makna ala. Tapi bukan makna fi semata-mata. So ala tu adalah tujuan dia. Seolah-olah macam duduk atas Madinah kan. Kawal duduk atas Madinah. Ala juga boleh bermakna mujawir. Berdekatan dengan Madinah. Sebab bukan duduk dalam Madinah, di luar. Qala Salman. Berkatalah Salmanu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, kami dulu, di
berada di ardi Farisa, berada di bumi Farsi. Ini ghairu munsharif, baca Farisa. Kalau tidak kena baca Farisin. Nama negeri ini Ajam. Di ardi Farisa. Iza bila kami takhawwafna, apabila kami takut kepada al-khaila, kepada kuda-kuda. Maksud kuda-kuda sini, kuda-kuda musuh. Maka kami pun khandaqna, kami pun menggali parit ke atas kami, alaina. Maknanya menggali parit tadi berdekatan dengan kami lah kan tadi. Ala makna berdekatan ataupun fi tadi maknanya di sekitar kami tadi. Bukan atas kami. Berdekatan dengan kami. Dan Rasulullah pun qabila yaqbalu, menerima. Wa qabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandangan dia maf'ul bih. Ra'yahu, pandangan dia. Lalu Rasulullah pun terus amara, memerintahkan bi untuk hafri, penggalian. Untuk penggalian, yakni untuk menggali al-khandaki. Khandak, parit. Khandaka ni menggali parit. Khandaka yukhandiku. Khandaka yukhandiku. Fi'il dia. Siapa belajar tasrif? Dahraja yudahriju. Ada 4 huruf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita panggil apa? Rubai mujarrad. Yang biasa kita duk tasrif tu sulasi mujarrad. Tapi sulasi mujarrad lebih banyak. Kalau rubai ni sikit ajalah. Yang 4 huruf. So Rasulullah memerintahkan untuk ataupun agar dilakukan penggalian parit untuk mempertahankan diri daripada musuh di bahagian fil janib yang terbuka, al-makshuf. Janib bahagian ataupun sudut sisi al-makshufi, kata sifat kepada janib yang terbuka. Inilah terbuka ni. Ni terbuka. Yang ni terbuka macam mana tak tahu lah kan. Ni mungkin dia orang naik atas bukit ke apa ke ataupun lalu kat ni. Lalu kat ni. Pada bahagian yang terbuka yang ditakutilah. Allazi yang yukhafu, dibimbangi, ditakuti, minhu, dibimbangi terhadapnya. Berlakunya iqtiham. Iqtihamu. Apa makna iqtiham? Serangan. Serangan al-aduwi. Serangan musuh. Hujum. Dia serangan secara tiba-tiba. Bawah tu dia kata hujum kan. So, apa yang Rasulullah buat? Bahagikan sahabat-sahabat. Secara kumpulan-kumpulan. Wa qassama. So, qassama yuqassimu, membahagikan. Qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parit tu khandaqa between his companions. So, baina antara sahabat-sahabatnya, ashabihi. Maknanya parit ni berapa orang nak buat? So likulli, bagi setiap 10 orang, asyaratin, setiap 10 orang di kalangan mereka, minhum, kenapa dia baca arba'ina? Likulli asyaratin minhum arba'una zira'an sepatutnya. Tengok, salah. Salah tu dalam buku kita tu. Ini penting kita ngaji nahwu. Kita boleh agak benda tu salah. Qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khandaqa baina ashabihi li kulli asharatin minhum arba'una dhira'an.
Ni pun dia ambil daripada sirah Ibnu Kathir. Ini salah. Arba'una. Sebab ayat dia dah putus dah sini habis sini. Ni ayat baru ni. Setiap orang daripada mereka arba'una zira'an. 40 hasta. Lebih kurang 23 meter lah untuk satu pasukan. Keseluruhannya 10 kilometer. wallahu a'lam bis-shawab.